perbincangan tentang bid'ah. Perbincangan tentang bid'ah. Tuan Syekh kita ni dia nukil daripada Syekh Zakar Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdul Salam fi kitabi Al-Qawaid Annal bid'ah ala khamsati aqsam. Saya tak nak baca dah, hak Arab ni panjang, kita pergi kepada penjelasan. Syekh Abu Muhammad bin Abdul Salam As-Sulami ni menyebut dalam kitabnya, apa dia kitab dia tu, Al-Qawaid, Qawaidul Ahkam nama kitab, bahawa bid'ah itu ada 5 bahagian. Berapa bahagian ada bid'ah? 5 bahagian. Yang pertama wajib, bid'ah wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Kita ada 5 kategori bid'ah. Sekarang ni kita nak perbahasan, kita bahas satu-satu. Harus, yang ketiga harus. Katanya termasuk antara bid'ah yang harus itu ialah berjabat salam selepas sembahyang subuh dan asar. Jadi dia khilaf situ. Ada orang kata tak boleh mentakhsiskan setiap lepas solat kita pun bersalam, tak boleh. Jadi kita kata, jadi ada kata hak ni harus nak bersalam, bersalam lah. Selama tak jumpa agak bersalam. Kebetulan pula tak ada qawi. Jadi ada ulama kata tak boleh mentakhsiskan. Kenapa nak bersalam lepas subuh dengan asar je? Sebab tak ada solat sunat lepas itu. Kita ada pula zikir lepas solat, zikir petang, pagi petang. Jangan pula kita duk habiskan masa dengan duk bersalah je, zikir tidak. Ni rugi pula masa kita. Kita nak zikir petang, zikir pagi. Kalau jamak, bolehlah jamak. Tak. Orang dekat-dekat kita sebelah-sebelah, apa khabar? Apa khabar? Kemudian kita baca zikir, boleh. Baik, contoh. Wallahu alam. Dan katanya antara contoh bid'ah yang wajib ialah mentadwin Quran. Tadwin Quran itu membukukan Quran. Kita tulis Quran, kita cetak Quran. Itu bid'ah wajib. Sebab bukan semua orang boleh hafal Quran. Jadi dengan adanya mushaf, kita pun boleh baca. Wajib jadi. Bid'ah apa lagi? Dan ilmu-ilmu syaraknya lain, bila ianya ditakuti terhapus. Kita tulis kitab, cetak kitab kan, takut orang terlupa. Itu termasuk dalam bid'ah yang wajib dalam kategori ni. Maka sesungguhnya tabligh bagi mereka yang selepas kita lah wajib secara ijma' dan tidak mengambil berat tentangnya haram. Apa maksudnya tabligh? Kita menyampaikan ilmu kepada orang generasi yang lepas kita ni wajib. Jadi kita kena cetaklah kitab, kita kena cetaklah Quran. Zaman kita ni kita kena rakamlah kita punya kuliah. Barulah generasi yang akan datang boleh belajar. Itu contoh. Baik. Dan katanya contoh bid'ah yang haram, iaitulah bid'ah dari perbuatan zalim seperti cukai-cukai. Cukai itu bid'ah haram. Dia tak sebut dah solat raghaib di sini. Dia sebut hak bid'ah lain. Dan katanya antara bid'ah yang makruh ialah seperti memperhiaskan masjid. Bid'ah makruh ni siapa dia menghiaskan masjid lebih-lebih. Sekarang ni kita tengok masjid, comel-comel lah masjid. Masjid kapal awak comel ke udah? Comel. Baru buat juta-juta masjid. Masjid juta-juta. Orang 4-15 orang yang semaya. Benar. Dan mengkhususkan malam Jumaat bagi melakukan ibadat. Ini. Itu dia panggil apa tu? Bid'ah yang makruh. Dengar ni, makruh. Malam Jumaat kita pakat ramai-ramai, kita baca, tak ada taksis ibadat malam Jumaat kecuali kalau ada nas Nabi kita lakukan. Maka kalau tidak jadi makruh, jadi bid'ah. Tapi dia kata bid'ah makruh. Yang seterusnya, bid'ah
yang sunat. Apa dia bid'ah yang sunat? Contohnya seperti sembahyang tarawih berjamaah. Sembahyang tarawih berjamaah bulan Ramadan, dan membina ar-ribat. Ribat ni pondok buat pondok. Buat pondok ni bid'ah. Bid'ah apa ni? Bid'ah yang sunat. Dan membina madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, dan tiap-tiap perkara kebaikan yang tidak ada pada zaman awal Islam itu. Dan benda yang harus seperti contohnya apa yang telah disebutkannya. Habislah kita, ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Ibnu Abdul Salam rahimahullahu ta'ala. Patutnya bila mari habis nukilan tu turun bawah dulu. Dan kata Ibnu Hajar, tulis pelajar, letak tanda kata-kata nukilan daripada Ibnu Hajar pula. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Mubin. Fathul Mubin ni syarah kepada hadis Arba'in ni. Dan di dalam syarah yang terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kita ini apa yang tidak ada daripadanya, mana bukan daripada agama, tapi kita reka-reka. Nabi tak ajar macam ni. Nak berzikir kena bergendang, melompat, Nabi tak ajar contohnya, tapi dia reka. Maka ianya tertolak. Jadi tertolak. Hadis ni sahih. Hadis Fawaradun ini tulis Rawahul Bukhari. Jadi apa kata? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fahuwa al-bid'ah ad-dhalah. Apa yang baru diada-adakan yang menyalahi kitab Al-Quran, tu deh, kitab tu mana Quran, atau hadis, atau ijma', atau asar tu maknanya riwayat daripada sahabat, maka ianya adalah bid'ah dhalah, bid'ah yang sesat. Dan apa yang baru diadakan daripada perkara-perkara yang baik dan tidak menyalahi sesuatu daripada perkara itu, maka ia adalah bid'ah mahmudah, yakni bid'ah yang terpuji. Jelaslah kepada kita. Perbahasan di sini, ulama kata bid'ah tu ada berapa? 5 kategori. Ada hak wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu satu perbahasan yang dibuat oleh Ibnu Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Intaha daripada petikan siapa? Petikan daripada I'anatul Talibin. Maka kita kata kesimpulannya. Kesimpulannya, apa dia simpulan? Kesimpulannya ialah bid'ah yang baik adalah disepakati tentang sunatnya, iaitu apa yang telah bermuafakat dengan sesuatu yang telah disebutkan sebelum ini, dan tidak ada larangan syarak ke atas melakukannya, termasuk seperti fardu kifayah, menulis kitab-kitab ilmu. Kitab ilmu ni memang kena tulis, walaupun kalau kata zaman Nabi tak ada percetakan, tapi tidak adalah dia termasuk dalam perkara dilarang. Sebab kalau tidak, ilmu ni akan hilang. Ilmu ni akan hilang, anak-anak cucu kita kamu dia mari tak tahu gapo. Maka penting sangat kita apa? Kita ikut apa yang dituliskan oleh para ulama. Baik. Kata Imam Abu Syamah rahimahullahu taala, tu Abu Syamah ni ada kitab dia, Al-Bid'ah Al-Ba'is, kitab dia menarik tentang bid'ah, cantik. Dia kata apa? Kata Imam Abu Syamah rahimahullah, sebaik-baik bid'ah diadakan pada zaman kita ini, apa ialah yang berlakunya lakukan pada tiap-tiap tahun pada hari yang bermuafakat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya, bila ke hari Nabi lahir? Bila hari Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. Itu satu pandangan. Ada orang lain kata 9, ada orang kata tarikh lain. Tarikh pun khilaf.
Macam mana kita nak menetapkan tarikh ni mesti kena buat peringatan hari lahir Nabi? Dia khilaf. Kenapa Nabi tak bagi tahu dia lahir berapa hari bulan? Sebab apa? Sebab Nabi tak buat apa sambutan dia. Sahabat-sahabat pun tak buat. Tapi kalau kita kata kita nak buat juga atas dasar nak ingatkan Nabi, baca sejarah Nabi dengan yang terdiri dari pemberian sedekah-sedekah dan melakukan kebaikan serta melahirkan rasa kesukaan dan mengadakan perhiasan serta melakukan kebajikan pada segala fuqara demi kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dalam hati yang melakukannya serta bagi kesyukuran kepada Allah Taala atas kemurahannya dan pemberiannya menghantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat pada seluruh alam, maka dia jadi baik. Tapi kalau mari kita buat maulud Nabi seperti yang dibuat oleh sebahagian orang, ada sebahagian kumpulan ni kalau buat maulud Nabi, dia letak sejadah hijau tengah. Sebab apa? Kenapa? Dia kata Nabi mari situ. Jangan main. Sebab itulah ada ulama mengingkari perbuatan itu, sebab banyak masuk benda-benda lain. Ni hak tangan duk lambai ni. Hanana tu. Dia panggil Nabi tu. Itu ada dalam penjelasan yang dibuat oleh kumpulan yang melakukannya. Kita mengatakan baiklah. Manakala tak ada apa kita ni, kita nak baca sirah Nabi, baca. Sebulan-bulan Rabiul Awal tu kita baca awal sampai ke akhir. Baca. Baik, para pelajar sekalian, itu perbahasan yang ada dalam kitab kita ni. Maka kita nak simpulkan begini. Para ulama mengatakan bahawa bid'ah tu ada dua kategori. Bid'ah ada dua kategori. Satu dia panggil bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasanya. Satu lagi bid'ah secara syar'i, secara syarak. Apa yang disebut tadi, bina hospital, bina masjid, bina sekolah, tulis kitab, itu kata-kata para ulama dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebut kepada kita tentang bid'ah. Tengok ni, kita ambil lapak hadis je lah. Dalam kitab dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Aku bagi amaran kepada kamu daripada mereka-reka amalan dalam ibadat, kerana setiap rekaan itu sesat. Hadis dalam Abu Daud wa Tirmizi, sanadnya sahih. Satu lagi hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah panjang. Kemudian Nabi kata, man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa dia Allah Taala beri hidayah, dia tak sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa dia sesat, tak ada orang tunjuk dia. Wa khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan kita iaitu Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk Nabi. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Nabi kata sejahat-jahat perbuatan mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap rekaan dalam ibadat itu bid'ah. Hadis ini sahih, akhrajahu Muslim. Wa lafzu kullu bid'atin dalalah inda Muslim wal Baihaqi. Wa zada al Baihaqi fil asma' was sifat wa kull dalalah finnar. Itu kesimpulan. Manakala kita nak cari hadis-hadis ini, oleh itu kata Imam Syatibi, mahmulun indal ulama ala umumihi. Mana ulama-ulama hadis dia kata umum. Setiap kul, Nabi kata setiap perkara. La yustasna minhu syai' albattah, dalam agama ni tak ada kecuali. Itu kata Syatibi. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa hadhil jumlah qa'idatun syar'iyyatun kulliyah. Ini satu kaedah yang umum, bimafhumiha wa mantuqiha. Maknanya dengan kepahamannya, dengan ucapannya. Nabi kata apa? Nabi kata kul, semua bid'ah itu sesat. Jadi kita kata, kita ringkaslah. Kalau nak panjang kita tak buat tajuk khusus. Ini cuma orang panggil perbahasan selingan dalam kitab kita ni. Maka kita kata hak pembahagian bid'ah yang lebih-lebih itu termasuk dalam bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa. Macam Sayyidina Umar bila dia kumpul orang ramai-ramai solat tarawih. Umar suruh Ubay jadi imam, orang lain semua jadi makmum.
Umar kata ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik rekaan susunan baru ini. Bukan Nabi Umar reka solat satu solat yang tak dibuat oleh Nabi. Sebab Nabi kita pernah juga solat bersama dengan sahabat-sahabat dia beberapa malam. Itu sudah ada. Jadi kalau kata kita kena beza di antara bid'ah secara lughawi bahasa dan bid'ah secara syar'i. Maka dalam bahasa ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi dari sudut ibadat, maka kita kena berhati-hati para jemaah sekalian. Kita kena hati. Kalau kita nak nukir daripada Imam Syafi'i kata, semua yang ma wafaqal kitab was sunnah, bid'ah hasanah. Jadi kalau ada bertepatan dengan Quran dan sunnah, mana jadi sunnah lah dia tu. Kalau kita kata bid'ah juga, itu satu susunan yang baru. Itu dari sudut bahasa. Itulah perbahasan para ulama. Perbahasan ini tak panjang, tak habis daripada dulu sampai sekarang. Maka kita pilihlah dalam kehidupan kita, dalam ibadat kita ni yang baik-baik, yang sahih, yang warid daripada Nabi SAW, kita selamat. Muzikir Nabi mana? Ni dalam riwayat Nabi. Nabi baca, kamu solat ni ambil mana? Ini ada dalam riwayat. Kan selamat. Ambil mana ni? Tu ayuh tu bagi tahu dia mimpi. Ada orang ni kata Nabi keluar daripada kubur, ajar ke dia. Semua tu dia panggil mubhamat. Benda yang tidak jelas, benda yang tidak nyata di dalam sumber pengambilan. Tapi kalau kita kata haddasana, nah, pasal itulah kata dia itu al-ilmu ma qala haddasana. Ilmu itu apa yang dinukil daripada Nabi SAW. Ilmu dalam perkara ibadat. Tapi kalau kita nak reka kereta, nak reka motosikal tayar berapa, silakan. Tidak jadi masalah. Nak masuk ikan 3 rasa, 10 rasa, dipersilakan. Tapi dalam perkara agama, jangan nak main saya rasa. La. Saya rasa boleh benda ni. Saya rasa molek aja, tak ada masalah. Apa salahnya orang ibadat? Tengok ni, betapa kerasnya ulama mengingkari beberapa jenis salat. Dia panggil as-salawatul bid'iyah. Beberapa jenis salawat yang dikira bid'ah. Seperti salat raghaib, malam nisfu Sya'ban, malam Ashura, Jumaat akhir Ramadan, dan lain-lain lagi. Banyak lagi. Ada sebuah kitab, saya terlupa nak bawa, tajuk dia as-salawatul bid'iyah. Jenis-jenis salat yang tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Kita kata alhamdulillah, ibadat hak dalil ni pun tak habis nak buat. Tak. Hak kita duduk kempen 12 rakaat satu hari atau malam. Berapa orang hak cukup 12 rakaat hari ni? Cukup. Daripada subuh tadi. Hak ni pun tak habis. Lepas tu duduk rekod hak lain buat apa? Duduk rekod hak Nabi tak ajar tu kenapa? Jadi para asatizah, marilah kita bersatu hati kempen masyarakat dengan amalan-amalan yang warid dari Nabi SAW. Tak usah duk carilah benda pelik. Haruh ni, zikir macam ni, awak buat seorang sudah lah, tak usah ajak orang lain lah. Dah awak boleh ke? Nah, yang untuk masyarakat awam ni kita ajar zikir, afdaluz zikri la ilaha illallah. Ahabul kalam ilallah, sebaik-baik ucapan yang Tuhan sayang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan banyak lagi. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita tentang bid'ah. Bid'ah tu ada dua kategori, satu bid'ah lughawi, satu lagi bid'ah syar'i. Bid'ah lughawinya luas, bid'ah syar'inya sempit, sebab kita tak mahu mereka-reka ibadat, kita mahu ibadat kita ni ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat perbahasan, insya-Allah.